A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'. Jadi alhamdulillah, kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk dalam tajuk yang seterusnya, iaitu pelajaran yang ke-8 muka surat 37 yang bertajuk sabar menghadapi dugaan kehidupan. Okey, muka surat 37 pelajaran yang ke-8. Jadi yang ada buku teks boleh buka buku teks, kita tengok sama-sama, insya-Allah. Jadi dalam pelajaran kali ini kita akan menafsirkan ataupun memberi sedikit kefahaman berkenaan dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Surah Al-Baqarah ayat 155 dengan 156. Kita nak tengok apa yang cuba Allah sampaikan dalam dua ayat ini. Okey. Jadi saya akan bacakan terlebih dahulu ayat surah Al-Baqarah ataupun ayat kefahaman yang kita akan baca hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sadaqallahul azim. Itulah ayat 155 hingga ayat 156 surah Al-Baqarah. Kita tengok terjemahan dia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Ketakutan, kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kekurangan harta, kehilangan jiwa dan kekurangan hasil buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Serta berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, iaitu orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang bermaksud sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah juga kami kembali. Okay. Itu terjemahan ayat 155 hingga 156. Jadi dalam ayat ni Allah nak menceritakan kepada kita tentang jenis-jenis ujian yang Allah timpakan kepada hamba dia. Okay, sebab ujian ni benda yang semua orang akan kena. Tak ada orang yang terlepas daripada ujian. Tak ada. Bila mana nama dia tu manusia, dia pasti akan dikenakan dengan ujian daripada Allah. Dan Allah janjikan dalam ayat ni juga, wabasyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi siapa-siapa yang sabar di atas musibah, Allah janjikan berita gembira. Berita gembira kat mana? Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Okay. Dan juga dalam ni Allah ajarkan kepada kita apa yang kita nak ucapkan bila mana kita ditimpa musibah. Iaitu Allah kata orang yang sabar itu apabila ditimpa musibah, dia akan ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay. Yang mana kita tahulah perkataan ni yang kita panggil sebagai istirja', yang biasa kita ucapkan bila mana kita dengar satu kematian. Okay. Itu yang biasa dalam masyarakat kita. Cuba kita kena tahu, ucapan istirja' ini bukan hanya diucapkan bila mana kita dengar berita kematian sahaja. Tak. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini diucapkan bila mana kita ditimpa musibah ataupun kita mendengar orang ditimpa musibah. Kita ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ni banyak, bukan hanya kematian, kehilangan harta benda, sakit dan macam-macam lagi. Bila mana kita dengar seseorang ditimpakan musibah, kita ucapkanlah perkataan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau kena pada diri kita juga, kita ucapkanlah perkataan itu. Itu tanda orang itu seorang yang sabar. Okey, kita tengok kefahaman tentang ayat ini. Okey, ujian Allah kepada manusia.
Okay. Ujian ni adalah satu sunnatumah. Apa tu sunnatumah? Sunnatumah ni satu ketetapan Allah ataupun peraturan yang Allah telah tetapkan di atas muka bumi ini. Okay. Yang mana sunnatumah manusia, dia akan kena ujian. Tak ada yang akan terlepas. Itu namanya peraturan Allah. Okay. Setiap manusia akan dikenakan ujian. Tak kira ujian tu sama ada dalam bentuk kesihatan, kesakitan, kehilangan harta benda, jadi kaya, miskin, orang yang tua, muda, semua akan dikenakan dengan ujian. Tak ada siapa-siapa pun yang terlepas. Ujian ini dia merangkumi benda yang baik ataupun benda yang buruk. Okay. Biasa kita ingat ujian ni benda yang buruk sahaja, tak. Ujian ini merangkumi benda yang baik dan benda yang buruk. Okay. Dua-dua termasuk dalam benda yang kita panggil sebagai ujian. Tengok dalam surah Al-Anbiya, Allah bagi tahu, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang mana maksud dia, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan ataupun ujian, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Allah bagi tahu dalam ayat ni yang mana ujian tu dalam dua bentuk, keburukan dan kebaikan. Jadi kita boleh ditimpakan ujian dalam dua perkara ini. Jadi jangan ingat ujian tu hanya benda yang buruk sahaja, tak. Ujian ni benda yang baik pun boleh kena, benda yang buruk pun boleh kena. Tapi biasalah orang kita bila nampak benda yang buruk, barulah orang tu tahu, oh kau ditimpa ujian. Samalah kita, bila mana kita ditimpa benda-benda yang buruk, musibah-musibah, barulah kita nak dekatkan diri kepada Allah. Sebab apa? Kita anggap benda tu sebagai ujian. Tapi bila mana kita dapat satu benda yang baik, dan kita tak anggap pun benda tu sebagai ujian, malah kita tak dekatkan diri pun kepada Allah. Bila mana kita diberikan benda-benda yang baik, kita diberikan harta yang banyak, rezeki yang banyak, kita anggap benda tu sebagai usaha kita sahaja. Okay? Bukan sebagai ujian yang Allah berikan kepada kita. Sebab itulah manusia bila mana dia sakit, bila mana dia susah, baru nak ingat Tuhan. Itu kebanyakan manusia. Sakit, susah, baru nak ingat Tuhan. Waktu senang, tak ingat pun Tuhan. Tapi kita janganlah jadi orang yang seperti itu. Cuba jadikan diri kita kena ingat musibah, ujian datang dalam bentuk yang baik ataupun dalam bentuk yang buruk. Dua-dua boleh kena. Okay, jadi dalam ayat 155 ni Allah ceritakan tentang contoh-contoh ujian yang Allah akan kenakan kepada manusia, kepada kita, kepada hamba-hamba dia. Apa dia contoh dia? Yang pertama iaitu perasaan takut. Perasaan takut ni salah satu bentuk ujian. Okay, ujian macam mana? Ujian nak tengok dia ni takut dekat kepada Allah ataupun makin jauh kepada Allah. Bila mana perasaan takut tu datang, dia makin dekat kepada Allah ataupun makin jauh kepada Allah. Okay, contoh beza tau takut kepada Allah dengan takut kepada selain daripada Allah. Contoh kita takut kepada hantu. Manusia biasa takut hantu. Orang-orang kita, orang Melayu ni biasa hantu ni benda yang biasalah ada dalam masyarakat kita. Padahal tak pun benda tu cuma, macam mana saya nak kata, tu cuma cerita-cerita orang dahulu. Okay, jin memang ada, makhluk yang berada di alam gaib memang ada, tapi kita exaggerate jadikan sebagai hantu. Ada hantu ni, ada hantu tu, hantu ni. Banyak jenis-jenis hantu dalam masyarakat Melayu ni, banyak sangat. Okay. Bila mana kita jumpa hantu, apa kita buat? Kita akan lari kan, confirm kita akan lari. Kita jumpa anjing, kita takut dengan anjing kan? Takut, perasaan takut tu ada. Jumpa dengan anjing, takut dengan anjing, apa kita buat? Kita lari, kita tak akan dekat. Tapi beza dengan takut kepada Allah. Bila manusia itu takut kepada Allah, apa dia buat? Dia akan dekatkan lagi diri dia dengan Allah. Dia akan dekatkan lagi diri dengan Allah. Manusia bila mana takut kepada Allah, dia akan lebih dekatkan diri kepada Allah. Itulah beza antara takut kepada Allah dengan takut dengan selain Allah. Jadi perasaan takut itu adalah satu bentuk musibah, ujian yang Allah berikan kepada hamba dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kelaparan dan kebuluran. Kita Alhamdulillah kat Malaysia ni kita masih lagi cukup makan. Walaupun ada sebahagian yang makan ala kadar sahaja, tapi Alhamdulillah kita masih lagi cukup makan. Ya? Tapi banyak negara-negara luar sana yang negara-negara miskin yang diorang nak makan sehari pun susah. Ni kalau tengok dekat Afrika tu ada satu kaum ni, makan diorang dia perbuat daripada lumpur. Lumpur tu diorang keringkan, diorang jadi macam keropok. Itu je lah makanan diorang. Sampai tahap macam tu sekali.
Kat Malaysia ni susah lah jumpa orang yang makan lumpur, sebab kita masih lagi banyak makanan kita yang ada. Kalau tak ada kat rumah pun, tepi-tepi jalan ada buah-buahan, kita ada tanam pokok-pokok buah-buahan, masih lagi rezeki yang Allah berikan untuk kita makan. Tapi ramai yang Allah uji dengan kelaparan dan kebuluran. Itu salah satu bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Kenyang juga satu bentuk ujian, sama ada kita bersyukur ataupun kita kufur. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, kehilangan harta benda. Ini fitrah manusia, dia suka kepada harta. Harta ni benda yang manusia suka. Tak ada manusia yang tak suka pada harta. Harta benda, wang, ringgit, emas, perak, semua manusia mesti suka punya lah. Tak ada manusia yang tak suka. Dan bukanlah menjadi satu kesalahan untuk kita mengumpul harta. Tak. Kumpul harta tak salah. Okay, malah Islam suka kalau hamba dia ni lebih banyak harta. Sebab apa? Bila mana dia banyak harta, lebih banyaklah dia menyumbangkan ke jalan Allah. Okay, tapi kebanyakan orang bila mana banyak harta, susahlah dia nak sumbang ke jalan Allah. Tapi Islam Islam tak adalah tak benarkan. Okay, Islam benarkan pengikut-pengikut dia untuk kumpul harta. Sehingga ada sahabat-sahabat Nabi yang digelar sebagai hartawan. Seperti Abdul Rahman bin Auf, dia seorang yang kaya. Dia sahabat Nabi yang kaya. Uthman bin Affan, dia seorang sahabat Nabi yang kaya. Okay. Kejap Okay, maaf. Sorry. Ada gangguan sikit. Okay. Jadi, kat mana tadi? Sahabat Nabi, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, ini dua orang sahabat Nabi yang kaya. Banyak harta diorang. Tapi banyak harta diorang, banyak jugalah diorang menyumbang kepada jalan Allah, kepada fisabilillah. Jadi, harta ni tak salah untuk kita kumpul. Okay? Tapi manusia, bila mana dia banyak harta, antara benda yang paling dia takut adalah kehilangan harta benda. Dan Allah katakan dalam ayat ni, kehilangan harta benda ni salah satu bentuk musibah yang Allah akan kenakan kepada hamba-hamba dia. Sebagai satu bentuk ujian yang Allah kenakan kepada hamba-hamba dia. Ini sebab manusia dia takut bila hilang harta. Itu yang ketiga. Yang keempat, kematian orang yang disayangi. Yang ni mesti akan berlaku kepada semua orang. Kita mesti akan hilang orang yang kita sayangi, sama ada dah berlaku ataupun belum berlaku je. Mestinya macam mak ayah kita lah. Bila mana kematian ibu dan ayah kita, itu adalah satu bentuk ujian Allah kepada kita. Allah nak tengok kita ni meratap di atas kematian ataupun kita reda di atas kematian itu. Itu bentuk ujian, musibah yang Allah berikan kepada kita. Dan last sekali, kekurangan hasil tanaman. Sebab orang zaman Nabi, diorang kat Madinah ni ada dua benda diorang buat. Sama ada bercucuk tanam ataupun berniaga. Ini dua pekerjaan yang diorang lakukan. Jadi, bila mana diorang itu bercucuk tanam, kekurangan hasil tanaman ataupun tanaman tak menjadi, itu adalah salah satu bentuk musibah ataupun ujian yang Allah kenakan kepada hamba dia. Jadi inilah lima contoh musibah ataupun ujian yang Allah kenakan kepada hamba dia yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 tadi. Okey. Seterusnya, cara untuk kita menghadapi musibah. Yang mana Allah dia nak uji hamba dia dengan musibah ni adalah untuk menilai tahap keimanan hamba dia kepada dia. Okay, bukanlah Allah tak tahu tahap mana keimanan kita, tapi itulah cara Allah menguji tahap keimanan kita. Sesiapa yang bersabar akan memperoleh pahala. Sikap orang yang beriman ketika berhadapan dengan musibah, tidak mengeluh, apatah lagi berputus asa. Itu sikap orang yang beriman. Jadi, bagaimana cara untuk kita menghadapi musibah yang berlaku pada diri kita ataupun yang kita dengar musibah yang berlaku kepada orang lain? Okay, yang pertama, yakin dengan sepenuh hati bahawa musibah dihadapi ialah ketentuan dan takdir Allah. Yang ni kita kena yakin, sebab termasuk dalam salah satu rukun iman, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Setiap apa yang berlaku, semua tu adalah ketentuan yang Allah telah tetapkan. Okay. Jadi bila mana berlaku musibah pada diri kita, kita kenalah reda. Sebab kita tahu itulah Allah telah tentukan kepada diri kita. Okay. Jangan kita mengeluh. Jangan kita tanya, kenapalah benda ni jadi pada aku. Jangan. Okay. Kalaulah aku tak buat macam ni, kalau tu bahaya. Kalau ni bahaya. Bila mana benda dah berlaku.
Tapi kalau benda belum berlaku, kita kenalah beringat. Contoh kita nak naik motor. Kita naik motor, kena check dulu motor kita ni brake makan tak makan, minyak ada tak ada, lampu hidup tak hidup. Okay. Sebelum kita nak pergi bawa motor tu, kita kena ada ikhtiar, usaha kat situ supaya tidak berlaku kecelakaan. Tetapi andailah kita dah check juga, kita bawa lah motor tu dalam keadaan kita tahu minyak brake tak makan, kita bawa juga. Kemudian berlaku aksiden pada diri kita sebab apa? Brake tak makan. Jadi bila mana berlaku aksiden tu, berlaku kecelakaan tu, janganlah kita sebut janganlah sampai kita ucapkan, kalaulah aku betulkan brake tadi, tentulah tak jadi macam ni. Tak, jangan. Perkataan tu jangan sebut. Kalau ni jangan, sebab apa yang berlaku tu itu adalah ketentuan Allah. Itu adalah takdir yang Allah telah tetapkan. Okay? Jadi bila mana telah berlaku musibah pada diri kita, kita kena reda, kena terima dan kita tahu ini adalah ketentuan Allah. Jangan kita pertikaikan. Kalau kita pertikaikan, bermaksud kita pertikaikan takdir Allah. Kita mempertikaikan qada dan qadar Allah. Sedangkan qada dan qadar ini salah satu daripada rukun iman yang wajib kita imani. Itu yang pertama. Yang kedua, berbaik sangka dengan Allah, bahawa setiap ujian pasti ada hikmah di sebaliknya. Apa jua yang berlaku, mesti ada hikmah di sebalik benda yang berlaku tu. Kita kena yakin. Dan kita kena berbaik sangka dengan Allah. Janganlah bila mana berlaku musibah pada diri kita, kita pertikaikan, kita kata, ya Allah, apa benda ni? Aku buat benda elok je, tiba-tiba jadi macam ni. Jangan. Berbaik sangkalah dengan Allah. Kita sangka, tahu benda yang berlaku ni ada hikmah di sebaliknya, ada sebab kenapa dia jadi kat aku. Jadi kita berbaik sangka dengan Allah bila mana kita ditimpakan musibah. Okey, yang ketiga, sentiasa tabah dan sabar mengharapkan serta mengharapkan pahala daripada Allah. Bila manusia itu ditimpa musibah, ditimpa ujian, ditimpa bala, dia sabar, dia tabah. InsyaAllah Allah akan berikan pahala di atas kesabaran yang kita ada tu. Sebab Allah bagi tahu dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 155, berilah berita gembira wabasyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Berita gembira, bila mana berita yang gembira maksudnya benda yang baik, pahala, ganjaran yang Allah akan berikan sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kita kena tabah dan sabar serta mengharapkan pahala daripada Allah. Yang ketiga. Yang keempat, muhasabah diri dan berusaha meningkatkan ibadat seperti solat sunat, baca Al-Quran dan berzikir. Muhasabah diri kita. Bila mana berlaku satu-satu musibah pada diri kita, muhasabah balik. Tengok balik diri kita, apa yang aku buat selama ni sampai aku ditimpakan ujian macam ni. Sebab kita banyak buat dosa, maka Allah timpakan ujian ke atas diri kita. Sebabkan kita ni lupa kepada Allah, maka Allah timpakan musibah kepada diri kita untuk kita ingat kepada Allah balik. Sebab musibah ataupun ujian ini salah satu cara Allah nak suruh hamba dia ingat kepada dia. Jadi bila mana berlaku musibah, muhasabah diri kita, dekatkan diri kita dengan Allah. Sebab kita kena tahu itu tanda Allah nak kita dekatkan diri pada dia. Itu tanda Allah nak supaya kita ingat kepada dia dengan ditimpakan musibah. Jadi muhasabah diri bila mana berlaku musibah. Dan yang kelima, banyakkanlah berdoa bila mana ditimpa musibah. Dan Nabi ajar satu doa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa ahlif li khaira minha. Yang mana maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daripada Allah lah kami datang, kan, kita ni milik Allah dan kepadanya jualah kita akan kembali. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala di atas musibah yang menimpa aku ini. Wa ahlif li khaira minha, dan berikanlah ganti kepada aku yang lebih baik daripadanya. Ini doa yang Nabi ajar kepada kita untuk kita amalkan bila mana ditimpa musibah. Okay, dalam sebuah kisah, seorang sahabat Nabi yang bernama Ummu Salamah, dia ini sewaktu di Madinah, dia telah kematian suami dia yang bernama Abu Salamah. Yang mana Abu Salamah ini telah mati sewaktu berperang, perang Uhud kalau tak silap saya. Okay, dia telah mati sewaktu berperang.
Jadi Ummu Salamah ini telah kematian suami dia. Maka Rasulullah berjumpa dengan Ummu Salamah ini dan Rasulullah ajarkan doa ini. Sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma junni fi musibati wa ahlif li khaira minha. Nabi ajar ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa pada Allah supaya musibah yang berlaku ni berikan pahala kepada dia dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Ummu Salamah dia kata, aku tidak pernah jumpa seorang lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Sebab suami dia ni memang orang yang baik. Jadi Ummu Salamah ni puji suami dia, cakap aku tak pernah jumpa dengan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah ni. Tapi dalam doa ni Nabi ajarkan dan mintalah pada Allah supaya Allah ganti dengan yang lebih baik daripadanya. Walaupun Ummu Salamah rasa yang aku tak jumpa dah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Selepas daripada dia membacakan doa ni dan tak lama lepas tu Rasulullah sendiri datang meminang Ummu Salamah untuk dijadikan isteri Rasulullah. Yang mana kita pasti Rasulullah Nabi Muhammad ini lebih baik daripada Abu Salamah. Sebab apa? Nabi adalah sebaik-baik manusia. Jadi doa yang dibacakan oleh Ummu Salamah ini Allah perkenankan, Allah ganti dengan orang yang lebih baik daripada suami dia yang lepas, iaitu Rasulullah. Dan Ummu Salamah ini berkahwin dengan Rasulullah dan dia adalah salah seorang isteri Rasulullah, Ummul Mukminin. Ummu Salamah, mak kepada orang-orang yang beriman. Ummu Salamah. Kisah ini Ummu Salamah punya doa dan Allah makbulkan doa dia. Jadi kita bila mana ditimpa musibah, kita doalah dengan doa yang Nabi ajarkan ni. Bacakan doa ni. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma junni fi musibati wa akhlif li fi khaira minha. Doa, minta pada Allah. Minta pada Allah di atas musibah yang kena ni berilah pahala dan gantikanlah dengan benda yang lebih baik daripadanya. Gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Doa, minta pada Allah. Jadi jangan lupa berdoa bila mana ditimpa musibah. Sebab itulah salah satu cara kita menghadapi musibah Allah. Okey, seterusnya hikmah di sebalik ujian yang berlaku. Ingat, setiap perkara yang berlaku, setiap benda yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Lagi-lagilah ujian ataupun musibah yang ditimpakan pada diri kita, pasti ada hikmah di sebalik benda yang berlaku. Okey, dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah bagi tahu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang mana maksud dia, dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup kamu untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia maha berkuasa membalas amalan kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Kat sini Allah nak bagi tahu setiap musibah tu mesti akan ada ganjaran, ada hikmah di sebaliknya. Sebab Allah ni akan berikan ganjaran di atas amalan yang kita lakukan. Okay. Banyak hikmah yang kita boleh dapat daripada berlakunya musibah terhadap diri kita ataupun orang lain. Okay. Tapi kat sini kita bawakan beberapa contoh hikmah. Hikmah di sebalik ujian yang berlaku. Yang pertama, menguji tahap keimanan manusia. Okay. Musibah adalah cara Allah nak uji keimanan hamba dia kepada dia. Okay. Jadi dengan berlakunya musibah, kita tahu tahap mana keimanan kita kepada Allah. Kalau kita bersyukur ataupun kita reda, maka keimanan itu akan bertambah. Kita tahu keimanan kita bertahap mana. Tapi bila mana orang tu kufur, kita tahu tahap keimanan dia pada mana. Walaupun iman ni benda yang berkaitan dengan jiwa, benda yang batin, kita tak nampak. Tapi dengan perlakuan dia, kita tahu tahap mana keimanan dia. Okay. Jadi Allah nak dengan berlakunya musibah menguji tahap keimanan manusia. Yang kedua, mendapat petunjuk daripada Allah. Dengan berlakunya musibah ini, kita akan dapat petunjuk daripada Allah. Allah nak tunjukkan sesuatu yang lebih baik pada kita. Allah nak tunjukkan sesuatu yang sepatutnya kita lakukan dengan berlakunya musibah ini. Maka itu adalah di antara hikmah bila mana berlakunya musibah. Yang ketiga, membezakan di antara orang mukmin dan juga orang kafir. Yang mana orang mukmin bila mana berlaku musibah, dia sabar, dia tabah dan dia reda di atas musibah yang kena pada diri dia. Tapi orang kafir bila mana berlaku musibah di atas diri dia, dia tak percaya, dia tak terima,
dia orang kata meroyan di atas musibah yang kena pada diri dia. Maka itu sikap orang kafir. Tapi ada juga orang mukmin yang bersikap dengan orang seperti orang kafir. Sebab ada orang Islam bila mana ditimpakan musibah pada dia, dia tak terima, dia tak percaya, dia tolak apa yang berlaku ni, dia tak reda dengan apa yang berlaku, dia bersikap seperti orang kafir walaupun dia tu Muslim. Jadi kita jangan bersikap seperti itu. Sebab hikmah di sebalik musibah itu adalah untuk membezakan di antara orang mukmin dengan orang kafir. Janganlah kita tergolong dalam golongan yang kafir walaupun hakikatnya kita ni seorang Muslim. Okay, yang keempat, meningkatkan ketakwaan dan mengangkat darjat manusia. Ujian yang berlaku adalah untuk Allah angkat darjat kita. Jika mana kita sabar, kita tabah dan kita terima, reda dengan ujian Allah, maka Allah akan angkat darjat kita di sisi dia. Mungkin kita tak nampak, tapi Allah tahu. Dan kita yakin dengan perkara itu. Kita yakin dengan benda itu. Allah akan angkat darjat manusia bila mana dia sabar dan tabah di atas apa yang berlaku pada diri dia. Sebab Allah janjikan tadi, berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar di atas ujian. Okay, yang kelima, mendapat kesejahteraan dan rahmat daripada Allah di atas musibah yang berlaku. Sebab rahmat Allah ni luas. Allah berikan rahmat dia kepada hamba dia. Dan salah satu cara Allah nak memberi rahmat dia kepada hamba dia adalah melalui ujian-ujian. Dengan ujian yang kena pada diri kita, kita sabar, kita tabah, ada rahmat Allah yang terbentang luas di hadapan kita. Dan last sekali, menghapuskan dosa dan mendapatkan pahala. Setiap ujian mendatangkan dosa dan pahala kepada manusia. Bila mana orang tu punya harta yang banyak, itu adalah satu ujian bagi dia. Jika dia uruskan harta dia dengan betul dan sumbangkan benda tu ke jalan Allah, maka dia akan dapat pahala. Tapi jika dia bakhil, dia kedekut, dia lakukan benda yang tak sepatutnya, maka dia akan mendapat dosa. Dengan ujian, kita akan dapat pahala ataupun dosa. Jadi, jadikanlah diri kita dalam kalangan orang yang mendapat pahala bila mana berlaku musibah ataupun ujian terhadap diri kita. Okay? Jadi itulah di antara hikmah bila mana berlakunya musibah terhadap diri kita ataupun orang lain. Hikmah tu pasti ada. Pasti ada. Tidak akan Allah jadikan satu perkara, Allah jadikan satu benda, Allah jadikan satu peristiwa itu tanpa ada hikmah di sebalik peristiwa yang berlaku. Mesti ada. Okey. Dan last sekali kita tengok pengajaran. Apa yang kita boleh ambil ataupun pengajaran ayat surah 156 surah Al-Baqarah. Apa pengajaran ayat yang kita boleh ambil daripada ayat ini? Okay, yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa setiap ujian yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang tadi kita bincangkan. Okay, setiap apa yang berlaku mesti ada hikmah. Tak mungkin berlaku tanpa sebab, tanpa apa-apa point ataupun tanpa apa-apa punca, tanpa apa-apa hikmah. Mesti ada hikmah di sebalik benda yang berlaku. Sama ada kita nampak ataupun kita tak nampak. Kalau kita tabah, kita sabar, kita terima, kita reda, insya-Allah kita akan nampak hikmah di sebalik musibah, hikmah di sebalik ujian. Tapi kalau kita kufur, kita tolak, kita tak reda, kita tak terima, maka mungkin kita tak akan nampak hikmah di sebalik musibah yang berlaku. Jadi setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman perlulah menghadapi musibah dengan sabar dan tabah serta bertawakal kepada Allah. Kalau kita mengaku diri kita ini mukmin, orang yang beriman, kita seorang Muslim dan kita seorang mukmin, kita orang Islam, kita seorang Islam dan kita seorang yang beriman kepada Allah, maka kita hendaklah sabar dan tabah di atas apa yang berlaku serta bertawakallah kepada Allah. Ingat, bila mana berlaku musibah pada diri kita, jangan kita pertikaikan. Kita reda dengan takdir Allah. Kita sabar dan kita tabah dan kita bertawakal kepada Allah. Itu antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat surah Al-Baqarah ini. Yang ketiga, kita seharusnya tidak mudah berputus asa apabila menerima sesuatu ujian. Kita dapat satu-satu ujian, jangan putus asa. Setiap benda yang kita lakukan mesti ada ujian. Jangan sekali-kali putus asa. Kita nak dapatkan sesuatu, jangan sekali-kali putus asa. Sebab kita nak dapatkan syurga Allah sekarang ni. Maka jangan berputus asa di pertengahan jalan.
Jangan berputus asa. Ayat ni Allah nak ceritakan, nak beri harapan kepada hamba dia. Jangan putus asa di atas ujian yang berlaku, sebab Allah janjikan berita yang gembira kepada orang yang sabar. Jadi jangan berputus asa di atas ujian. Yang keempat, orang yang beriman mesti melazimi amalan berdoa ketika ditimpa musibah. Kita bila mana berlaku musibah pada diri kita ataupun kepada orang lain, maka lazimkan diri dengan berdoa. Paling tidak kerja sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bila dengar orang mati je baru kita nak sebut benda tu. Tak. Bila berlaku apa sahaja musibah, apa sahaja ujian, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Doa seperti mana doa yang Nabi ajar. Dan last sekali, kita perlu meyakini balasan syurga dan pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba dia yang sabar. Ingat, kita punya target yang paling last sekali, benda yang paling tinggi sekali yang kita nak adalah syurga Allah. Letakkan benda tu dalam jiwa kita. Aku tak ada benda lain yang aku lebih nakkan, lebih daripada syurga Allah. Sebab itu pengakhiran kita. Kita nak pengakhiran yang baik, iaitu syurga Allah. Sebab kalau tak dapat syurga, masuk satu lagi. Kan? Jadi kita tak nak ke neraka Allah. Kita minta dijauhkan daripada neraka Allah. Kita nak syurga Allah. Maka dengan sabar di atas musibah yang berlaku, sabar di atas ujian yang berlaku, insya-Allah ada ganjaran syurga dan pahala untuk kita. Insya-Allah. Itu janji Allah. Jadi banyakkanlah bersabar di atas ujian yang berlaku. Okey, last kali sebelum habis, kita tengok kunci ilmu kat bawah tu, cara bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita nak bersyukur kepada Allah bila mana kita dapat satu-satu nikmat? Yang pertama dengan hati. Okey, iaitu sentiasa bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin bahawa segala nikmat adalah daripada Dia. Apa sahaja nikmat yang kita dapat, kita kenalah bersangka baik kepada Allah dan yakin apa yang aku dapat ni Allah punya. Aku tak akan dapat dengan sekatu usaha je. Takkan dapat semudah-mudah macam itu. Semua ni Allah berikan kepada aku. Kita yakin dengan hati kita. Yang kedua, cara bersyukur dengan lisan, iaitu sentiasa mengucapkan tahmid, bertasbih, berzikir, memuji Allah. Bila mana kita dapat satu-satu nikmat, kita ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu tanda orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur, dia akan membiasakan diri dia dengan menyebut alhamdulillah. Itu tanda orang yang bersyukur. Dan last sekali dengan perbuatan, iaitu sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah serta meninggalkan larangannya, berakhlak mulia serta suka melakukan kebaikan dalam kehidupan. Orang yang bersyukur dalam nikmat yang Allah berikan, dia akan lebih dekat kepada Allah. Tanda orang tu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, dengan nikmat itu menjadikan dia lebih dekat kepada Allah. Banyakkan beribadah, banyakkan melakukan benda yang baik. Itu tanda orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi itulah 3 cara macam mana kita nak bersyukur kepada Allah. Okey, itulah yang kita dapat pelajari hari ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Intisari ataupun intipati yang kita dapat daripada ayat ini. Jadi belajar untuk sabar. Ajar diri untuk sabar di atas musibah yang berlaku. InsyaAllah ada ganjaran yang baik untuk diri kita. Jadi untuk sedikit tugasan untuk kamu, tugasan yang kamu kena buat, saya nak kamu rakam bacaan ayat surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156 ni. Rakam bacaan 2 ayat ni, kemudian kamu hantar di dalam grup Telegram kelas kamu. Jadi itu sahaja. Rakam bacaan ayat 155 dan 156 surah Al-Baqarah dan hantar di dalam grup kelas kamu. Jadi jika ada sebarang soalan, bolehlah kamu PM saya secara personal. InsyaAllah itu sahaja. Kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.